Assalamualaikum guys, selamat datang ke SR TV dan berakhir sudah perlawanan match ketiga untuk pasukan Sabah menentang Melaka United dan kemenangan berpihak kepada pasukan Sabah FC menentang Melaka di laman Melaka itu Stadium Hang Jebat. Tahniah untuk pasukan Sabah dan juga tahniah untuk Pak Tisu kerana berjaya menjaringkan the only goal pada perlawanan tersebut. Tapi isunya sekarang ni, adakah anda selaku peminat pasukan bola sepak Sabah berpuas hati dengan aksi yang dipamerkan pada perlawanan tersebut? Dan ini adalah benda yang aku akan bincangkan pada kamu di penghujung video ni, dan aku akan share juga dengan kamu mengenai pendapat-pendapat peminat-peminat penyokong pasukan Sabah. Dan sebelum itu, izinkan aku dulu untuk share beberapa data mengenai perlawanan tersebut, dan kita akan mulakan dulu dengan kesebelasan utama yang diturunkan bagi kedua-dua pemain. Dan ini adalah kesebelasan utama ataupun starting 11 bagi pasukan Sabah. Dan Datuk Ong Kim Swee juga masih lagi memberi kepercayaan kepada tiga penyerang kita, iaitu Nathan Persua, Taiki Kegayama dan juga Sadir Ramdhani untuk merobek gawang pasukan Melaka. Dan untuk Melaka pula guys, kita tidak dapat melihat sebarang kelibat daripada Adriano di sini. Walau macam mana pun, Emmanuel Oti dan Sonny Nordi masih berada di dalam kesebelasan utama mereka, dan juga Justin Bass. Kalau kamu tengok pada video sebelum ni, Adriano adalah antara pemain yang aku mention yang perlu diberi perhatian untuk pasukan Sabah, tapi dia tidak tersenarai dalam starting 11 dan juga bahagian simpanan. So, okay guys, jom kita lihat apa aksi-aksi yang berlaku dan gol yang terjadi pada separuh masa pertama. Ketika pemain-pemain lain seperti Jackson de Souza juga sudah pun berada dalam kawasan penalti. Kali ini bahagian tengah. Singgah di kaki Dominic Tan. Namun dia hanya melakukan sepakan meliar saja. Satu idea yang bijak dalam perebutan, dan ketika ini peluang untuk Sabah untuk melakukan satu lempatan dan tidak gol. Mudah dan juga tenang. Gaya jaringan yang dilakukan oleh Pak Tesu. Pemain Melaka United mengundang padah untuk membolehkan jaringan tanah oleh Melaka kali ini melalui Sonny Nordi. Sonny perlu menolak lebih awal. Sonny Nordi, Syarul Azwari sudah membuka ruang kali ini. Apakah berjaya untuk mencari penyamaan? Cross Sonny Nordi. Satu tackle yang baik yang cukup penting dilakukan oleh Dominic. Dan inilah apa yang dilakukan oleh Syarul Azwari dan Sonny Nordi. Lambat Wan Zarul Nizam untuk melakukan larian tadi dalam kawasan penalti. Peluang kali ini. Dan ini dia bagaimana? Tidak, belum lagi terhalang dan sekali lagi terhalang. Dua kali percubaan yang dilakukan. Satu melalui Syarul Azwari dan yang kedua melalui Afiq. Kita perhatikan lagi sekali. Ini adalah peluang yang terbaik dimiliki oleh Melaka United menuju ke penghujung separuh masa yang pertama ini. Dan itulah dia guys, aksi-aksi yang telah dipamerkan oleh kedua-dua pasukan, dan ini adalah statistik yang dapat aku kongsi bersama kamu, di mana untuk possession Sabah mendapat 55 dan juga 45. Untuk Melaka sebenarnya tidak jauh pengawalan bola daripada kedua-dua pasukan ni. Walau macam mana pun Sabah lebih mendapat banyak percubaan, itu sebanyak 7, dan 7 daripada percubaan tu 5 tepat ke gawang, manakala Melaka hanya 2 percubaan yang langsung tidak tepat ke gawang. So, walau macam mana pun guys, banyak percubaan yang Sabah lakukan, dan attempt on target 5 tu 1 berjaya menembusi gol pihak lawan. Tapi bagi aku, percubaan-percubaan yang dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Sabah pada separuh masa pertama ni tidak sehebat macam mana yang kita nampak pada Sabah menentang Negeri Sembilan dan juga PJ City. Dan seterusnya guys, jom kita lihat apa yang terjadi untuk separuh masa kedua pula. Kapten Melaka United Sonny Nordi terus dapat ditepis, dan tindakan susulan daripada Syarul Azwari melambung tinggi pula. Jaya disudahkan oleh Syarul Azwari setelah sepakan percuma yang agak baik dilakukan oleh Sonny Nordi sebentar tadi. Terlalu lambat Syukri Barun untuk bola dirampas oleh Sabah. Kali ini peluang untuk Badrul Bakhtiar. Tidak, dia melakukan satu sungkitan.
mula di tengah sebenarnya. 9 minit yang terakhir ini, apakah akan ada tambahan jaringan di Stadium Hanjebar ini? Sentuhan pertama daripada Hazim. Sony lepaskan rebatan lemah. Mudah untuk Khairul Fahmi Cemat. Berseorangan dalam masa lebih kurang seminit lagi yang dimiliki oleh Melaka United. Sekali lagi mereka datang Wan Amir Rafiq. Dicabar oleh Taiki. Dalam kawasan penalti terus lepaskan satu talakan Sony Norde. Bahaya untuk Sabah ketika ini dalam kawasan penalti. Peluang dan cemerlang Khairul Fahmi Cemat untuk melayangkan badannya menyelamatkan keadaan. Dan kali ini tidak offside. Tapi agak sukar. Dapat dikejar. Tidak ada foul di situ. Bahaya ketika ini. Sony Norde. Oh, tidak. Sekali lagi dia gagal. Tindakannya agak marah. Marah kepada diri sendiri sebenarnya. Kerana itu adalah peluang yang terakhir dimiliki oleh Sony Norde untuk mencari jaringan penyamaan, namun gagal. So itulah dia aksi-aksi yang dipamerkan oleh kedua pasukan bagi separuh masa kedua pula. Aku tidak dapat share dengan kamu mengenai sebarang statistik untuk full time kerana pihak penganjur tidak menyediakan data tersebut pada TV. Aku memang rely on apa yang diberikan oleh pihak penganjur sajalah. Pasal kalau aku tengok live tu kira satu-satu percubaan berapa semua, susah juga tu kan. Tapi walau macam mana pun boleh dikatakan perlawanan masih dikuasai oleh pasukan Sabah dan hampir menuju ke penghujung masa kedua itu. Dalam 15 minit tu Melaka berjaya mengawal kembali keadaan dengan memberi beberapa percubaan-percubaan dan tentangan yang hebat tu pasukan Sabah lah. Dan defense Sabah pada separuh masa kedua tu pun memang nampak lebih bekerja keras daripada aksi yang mereka tunjukkan pada separuh masa pertama. Dan kesimpulan untuk perlawanan ini guys, bagi aku terus terang aku cakap aku setuju dengan peminat-peminat pasukan Sabah komen di ruangan Facebook page Sabah tu, di mana kebanyakan tidak berpuas hati dengan corak penampilan yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Dan aku tidak pasti sama ada Dato' OKS telah membuat perubahan approach untuk match ni ataupun memang pemain sendiri tidak dapat merealisasikan apa yang OKS cuba sampaikan dalam formasi diorang. Especially 3 bahagian penyerang kita iaitu Taiki Kagayama, Neto Pessoa dan juga Sadil. Dan komen sebenarnya lebih kepada Sadil kerana memberi persembahan yang tidak sehebat seperti kedua perlawanan tersebut. Dan kalau kamu tanya aku, ketiga-tiga penyerang kita ni memang betul apa yang penyokong Sabah cakap. Aku pun bersetuju kerana persembahan mereka waktu menentang Negeri Sembilan dan juga PJ jauh lebih hebat. Nampak sangat keserasian diorang, nampak sangat apa yang perlu mereka lakukan, dan benda-benda ni kita tidak nampak sewaktu mereka menentang pasukan Melaka. Dan aku di sini mengambil kesempatan juga untuk memuji defender pasukan Sabah, 4 orang ni, tu Jackson, Rizal Ghazali, Dominic Tan dan juga siapa satu orang ni, lupa sudah aku nama dia. Kerana bagi aku tanpa dia orang ni Sabah kemungkinan akan bolos lebih daripada 1 gol. Ini aku nak tahu lah, tapi aku rasa kamu kena setuju dengan aku lah. Tanpa kelibat 4 pemain pertahanan Sabah ni, memang aku nampak Sabah akan pincang lah. Kerana mereka berjaya mengekang, memblok percubaan-percubaan yang dilakukan oleh pasukan Melaka. Dan sekiranya ada man of the match pada perlawanan ni, aku cuba cari sebenarnya tapi aku tak jumpa. Dan sekiranya ada man of the match, aku rasa di antara 4 defender Sabah ni, seorang ni layak untuk mendapat man of the match tersebut. Dan rasanya lah macam bagi aku Dominic Tan nampak hebat pada perlawanan ni, walaupun sebenarnya defender Sabah ni dikawal oleh Jackson, tapi Dominic Tan sebenarnya dia juga bertahan, dia juga menyerang, dan pasal dia ada buat percubaan tu pada perlawanan tersebut. Itu dia. So itulah dia guys. Okay, komen aku untuk perlawanan di antara Melaka United dan juga Sabah ni. Dan sekali lagi aku berharap persembahan yang kita nampak pada perlawanan ini tidak akan diulangi sewaktu menentang Sarawak United, dan perubahan yang aku rasa boleh cakap drastik lah perlu dilakukan untuk daripada pasukan Sabah untuk perlawanan menentang Melaka United dan juga perlawanan yang akan datang. Again guys, aku bukanlah profesional untuk memberi komen-komen macam ni. Ini adalah pendapat peribadi aku sendiri, diharap kamu okey. Sekiranya
pendapat yang aku berikan itu salah ataupun ada lagi pandangan yang tertinggal, kamu boleh letakkannya di ruang komen di bawah. So, sehingga kita berjumpa lagi pada video akan datang dan ya, aku rasa aku tak pernah cakap lah ni. Jangan lupa like dan juga subscribe aku punya channel guys. Assalamualaikum.